Okey murid-murid semua, untuk video kali ini cikgu akan ajar awak macam mana kita nak bahagi dengan menggunakan kaedah tradisional. Okey, dah ready semua? Okey, let's go. Check it out. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua, murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu kembali bersama dengan channel Cikgu Amar KMCA. Okey murid-murid semua. Okey, seperti mana yang awak telah dengar pada awal video tadi, yang mana kita akan belajar bahagi menggunakan kaedah tradisional dalam bentuk tradisional kita akan selesaikan. Okey murid-murid, apakah itu tradisional? Kaedah tradisional. Lepas ni kita tengok macam mana cara dia. Okey murid-murid. Objektif kita pada hari ini, cikgu nak lepas awak tonton video ni, murid-murid dapat membahagi dengan nombor satu digit menggunakan kaedah tradisional dengan betul. Itu kita punya objektif pada kali ini. Lepas murid-murid tonton video ini, yang murid-murid harus dapat. Harus kita panggil apa? Harus murid kuasai. Iaitu apa dia? Membahagi dengan nombor satu digit menggunakan kaedah tradisional dengan betul. Jangan salah pula, dengan betul. Okey. Untuk bahagi. Okey, untuk bahagi ni sama juga macam darab murid-murid. Sama juga macam darab. Apa yang penting? Bukan kerjasama, tapi dekat sini apa yang penting? Hafal sifir. Apa yang penting? Hafal sifir. Bukan kerjasama. Kalau kerjasama ada tapi tak hafal sifir, tak ada makna. Kena hafal sifir. Tapi cikgu, macam mana kalau saya tak hafal sifir? Kalau saya tak hafal sifir, takkan saya tak boleh jawab soalan bahagi ni? Boleh. Jangan risau. Dia kata kalau awak hafal tak boleh juga. Ada cara dia. Apa dia cara dia? Ini dia petak sifir. Murid-murid boleh buat petak sifir untuk bantu awak gunakan petak sifir ni dalam penyelesaian soalan bahagi nanti. Kalau murid-murid yang dah hafal sifir tak apa. Ini untuk murid-murid yang sukar untuk menghafal sifir. Macam mana nak buat petak sifir dengan pantas, dengan tepat? Murid-murid boleh tengok dekat bahagian link description dekat bawah, ataupun lepas habis video ni akan ada keluar paparan macam mana murid-murid nak gunakan petak sifir, macam mana murid nak hasilkan petak sifir. Okey, sekarang kita tanpa buang masa, cikgu akan tunjuklah dekat murid-murid macam mana kita nak gunakan petak sifir. On ke tak on? Okey, contohlah, andai kata kalau murid jumpa soalan macam ni. Kalau murid jumpa soalan, diberikan soalan 3 darab 8. Okey, andai kata murid dapat soalan sifir 3 darab 8. Macam mana kita nak guna petak sifir? Okey, first kali 3 darab 8. 3 kita tengok dekat bahagian tepi, kita bulatkan. And then 8 kita tengok dekat bahagian atas ni. So, daripada sifir 3 ni, murid-murid akan tengok sehinggalah atas dia 8. Okey, stop. So, maknanya dia berhenti dekat mana? Dia berhenti dekat 20. Dekat 24. So maksudnya dekat sini adalah 3 darab 8 sama dengan 24. Macam on tak on? Senang kan? Senang saja. Okey, contoh lagi. Okey, 7 darab 4. Okey, 7 darab 4 macam mana nak buat? Okey, kita tengok dekat sini 7 atas 4. Okey, kalau murid-murid nak buat terbalik pun tak apa. 4 dekat kiri, atas 7 pun tak kisah. Mana-mana pun akan dapat jawapan yang sama. Okey, macam sekarang cikgu guna 7 dekat kiri, 4 dekat atas. Okey, kita gerakkan sifir 7 sampailah atas dia 4. Okey, stop. Okey, dekat mana dia berhenti? Dia berhenti dekat 28. So maksudnya dekat sini adalah 7 darab 4 sama dengan 28. Nampak? Senang tak senang? Senang saja guna petak sifir ni. So maknanya murid-murid kena berlatih lah untuk hasilkan petak sifir dengan pantas. Okey, sekarang kita move on kepada fokus kita hari ni, iaitu macam mana kita nak selesaikan soalan bahagi dalam bentuk tradisional menggunakan kaedah tradisional. Okey, kenapa nama dia tradisional? Kenapa Okey, nama dia tradisional, cikgu namakan dia sebagai kaedah tradisional kerana zaman awak pun pakai cara ni, zaman cikgu pun pakai kaedah ni, zaman mak ayah awak pun ada yang pakai kaedah ni, zaman atuk nenek awak pun ada yang pakai kaedah ni, zaman moyang awak pun ada yang pakai kaedah ni. Macam-macam pakai. Ramai generasi yang pakai.
Amboi, emosi pula So banyak generasi yang pakai kaedah ni, sebab tu cikgu gunakan cikgu namakan dia sebagai kaedah tradisional. So macam mana? Dalam kaedah tradisional ni dia ada special sikit. Dia ada apa? Dia ada dia ada badan gajah. Ini kita namakan dia sebagai badan gajah. So antara 9369 dengan 3 ni, yang manakah menjadi pilihan anda untuk diletakkan di dalam badan gajah? So yang mana? Cikgu nombor yang besar, cikgu nombor yang besar. Cikgu selalu dengar murid-murid cakap, cikgu nombor yang besar kita letak dalam. Sebenarnya bukan nombor yang besar murid-murid. Sebenarnya nombor yang berada di depan dalam ayat matematik, iaitu 9369. Sebab 9369 berada di depan, jadi kita akan letak 9369 di dalam badan gajah. Bukan disebabkan dia besar, tapi disebabkan dia berada di hadapan dalam ayat matematik. So 3 tu kita nak letak mana ke? 3 tu kita letak dekat belalai dia. So nombor 3 ada dekat dengan belalai. So kita murid-murid kena fokuskan sifir 3. Apa dia? Fokuskan sifir 3. Okey, kita tengok digit yang pertama, iaitu 9. Dalam sifir 3 ada tak 9? Murid-murid tengok. Ada ke tak? 3, 6, 9. Adalah cikgu. So 9 tu yang ke berapa? 9 tu adalah yang ketiga. Jadi kita akan letak 3 dekat atas, 9 di bawah. And then kita akan tolakkan. 9 tolak 9 sama dengan sifar. And then 3 ni kita turunkan dia. Sekarang menjadikan dia 3. Kalau sifar 3 tu maksudnya 3 lah. Okey, dalam sifir 3 ada tak 3? Apa pula tak ada, cikgu? Mestilah ada. Yang keberapa 3 tu? Yang pertama. So 1 atas, 3 bawah. So 3 tolak 3 sama dengan berapa? Sama dengan sifar. Next kita tengok 6 pula. 6 kita turun. Lepas kita turun, kita tulis. Jangan tak tulis. So sifar 6 ni sama dengan 6 lah. Okay, dalam sifir 3 ada tak 6? 3, 6. Adalah cikgu. Yang ke berapa? Tengok. Yang kedua. So 2 atas, 6 bawah. So 6 tolak 6 sama dengan sifar. Dan last sekali, 9. Kesian kalau tak bawa turun dia. Jangan lupa 9. 9 kita bawa turun. So 9. Okay, dalam sifir 3 ada tak 9? Sama macam ni lah cikgu. Yang ketiga cikgu 9. Yes, 3 atas, 9 bawah. So 9 tolak 9 sama dengan sifar. So yang mana satu jawapan dia, bawah ke atas? Jawapan dia adalah yang atas ni. 3123. Macam senang ke susah? Senang je cikgu soalan satu ni. Yes, senang saja. Kalau murid-murid dah tahu buat untuk soalan kedua nanti tak ada masalah dah. Okay, so kita tengok sekarang soalan yang kedua. 9736 kita nak bahagikan dengan 4. So mula-mula nak buat apa? Mula-mula kita buat badan gajah. Kita buat badan gajah. Okey, agak-agak nombor mana kita nak letak dekat dalam badan gajah ni? 4 ke 9736? 9736. Kenapa? Yes, sebab dia berada di hadapan ayat matematik. So 4 nak letak dekat mana kelas? 4 kita akan letak di belalai. Okey, sekarang 4 di belalai. So maknanya murid-murid akan fokuskan pada sifir 4. Okey, cuba tengok digit yang pertama. 9. Okey, dalam sifir 4 ada tak 9? 4, 8, 12. Tak adalah cikgu 9. So agak-agak kalau tak ada antara 4, 8, 12, yang mana paling hampir? 12. 12 hampir juga dengan 9. Tapi awak tak boleh pilih 12. Kenapa? Sebab 9 tak boleh tolak 12. So awak kena pilih nombor yang tak lebih daripada 9. So nombor berapa? 4, 8. 8 lah cikgu. So 8 tu yang ke berapa? 8 tu yang kedua. So kita letak 2 dekat atas, 8 di bawah. So 9 tolak 8 sama dengan 1. Jadi 7 kita turunkan, menjadikan dia sekarang ni 17. 17. Okey. Dalam sifir 4 ada tak 17? Cuba tengok. 4, 8, 12, 16. Tak adalah 17. So yang paling hampir apa? Yang paling hampir adalah 16. 16 yang keempat. So kita letak 4 atas, 16 bawah. So sekarang kita akan tolakkan. 7 tolak 6 sama dengan 1. 1 tolak 1 sama dengan sifar. And then 3 kita turunkan 3. Kita tulis. Sekarang dah jadi 13. Okey, dalam sifir 4 ada tak 13? 4, 8, 12, 16. Tak adalah cikgu 13. So yang paling hampir berapa? Yang paling hampir adalah
12. 12 yang ke berapa? Yang ketiga. So 3 atas, 12 kita letak bawah. Sekarang kita tolak 3 tolak 2 sama dengan 1. 1 tolak 1 sama dengan sifar. And then sekarang 6 kita turunkan ke bawah. Menjadikan dia sekarang ni adalah 16. Okay, dalam sifar 4 ada tak 16? Macam ada tadi. Cuba tengok. 4, 12, 4, 8, 12, 16. So yang ke berapa? Yang keempat. 16 tu yang keempat. So 4 atas. 16 bawah. So 16 tolak 16 jadi berapa? Jadi sifar lah cikgu. So jawapan dia berapa murid-murid? Jawapan dia adalah 2434. Alamak senangnya. Alamak senangnya. Alamak senangnya. Okey, kalau senang agak-agak untuk soalan yang ketiga nanti, murid boleh buat tak? Jom kita tengok. Soalan yang ketiga. 31,446 kita nak bahagikan dengan 6. So mula-mula kita nak buat apa? Mula-mula kita akan buat apa? Kita akan buat badan gajah macam biasa. So yang nombor mana nak letak dekat dalam badan gajah? 31,446. Kita nak bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan 6. 6 ni kita letak di belalai gajah. Okey, so sekarang kita fokus kepada sifar 6. Tengok digit yang pertama. Digit yang pertama 3. Ada tak dalam sifar 6 yang paling hampir dengan 3? Paling hampir dengan 3. Dalam sifar 6 kita mula dengan 6 lah cikgu. 6 tu lebih lah daripada 3. 6 tu lebih daripada 3. So kita tak boleh nak pilih 6. Kalau tak boleh nak pilih 6, kita nak kena pilih apa? Murid-murid kena pilih sifar. Kalau pilih sifar atas, automatik sifar bawah. Kenapa bila sifar atas sifar bawah cikgu? Sebab 6 darab sifar sama dengan sifar. Sebab tu kita letak sifar atas, sifar bawah. Bukan saja-saja. So 3 tolak sifar sama dengan 3. 1 kita turunkan dia sekarang ni menjadikan dia 31. Okey murid-murid, dalam sifar 6 ada tak 31? 6, 12, 18, 24, 30. Tak ada cikgu. So yang paling hampir dekat sini adalah 30. 30 yang ke berapa? 30 yang ke-5. So kita letak 5 atas, 30 dekat bawah. So kita tolakkan 1 tolak sifar, 1, 3 tolak 3 sifar. 4 kita turunkan dia menjadikan dia sekarang ni 14. So dalam sifar 6 ada tak 14 murid-murid? 6, 12, 18. Tak ada. So paling hampir berapa? 12. 12 yang ke berapa? Yang kedua. So kita letak 2 dekat atas, 12 dekat bawah. Kita tolakkan. 4 tolak 2 sama dengan 2. 1 tolak 1 sama dengan sifar. And then sekarang 4 kita turunkan dia. Menjadikan dia sekarang ni berapa? 24. Okey, dalam sifar 6 ada tak 24? 6, 12, 18, 24. Adalah cikgu. Yang ke berapa? Yang keempat lah cikgu. So kita letak 4 atas, 24 bawah. 24 tolak 24. Kacang tak payah kira. Sifar lah. Okey, sekarang last sekali 6 kita turunkan dia. 6 kita turunkan dia. Menjadikan dia 6 lah. So dalam sifar 6 ada tak 6? Mestilah ada cikgu. Yang ke berapa? Yang pertama. So 1 kita letak atas, 6 kita letak bawah. So 6 tolak 6 sama dengan sifar. So jawapan dia berapa sekarang? Jawapan dia adalah 5,241. Nampak? Soalan yang ketiga pun murid boleh buat. Tahniah, terbaik. Soalan pertama boleh buat, soalan kedua boleh buat, soalan ketiga pun boleh buat. Agak-agak soalan keempat boleh buat? Jom kita tengok soalan keempat. Macam mana soalan dia Okey. Okey, soalan yang keempat. 76,432 kita nak bahagikan dengan 5. So, macam biasa mula-mula kita dapat nak buat. Kita buat badan gajah. 76,000 kita letak di dalam. Sebab apa? Sebab dia berada di hadapan ayat matematik. Okey, 5 kita letak di belalai. Okey, ingat. Fokus sifar 5. Okey, digit yang pertama 7. Dalam sifar 5 ada tak 7? 5, 10. Tak ada cikgu. So paling hampir berapa? 5. 5 yang pertama. So kita letak 1 atas, 5 bawah. 7 tolak 5 awak akan dapat 2. So 6 kita turunkan menjadikan dia sekarang ni 26. Okey, dalam sifar 5 ada tak 26? 5, 10, 15, 20, 25 cikgu. 26 tak ada. So 25 yang paling hampir, 25 yang ke berapa? Yang ke 5. So kita letak 5 atas, 25 bawah.
So 6 tolak 5, 1, 2 tolak 2, sifar. Okay, sekarang ni 4 pula kita turunkan. Menjadikan dia sekarang ni 14. Okey. Dalam sifir 5, ada tak 14? 5, 10, 15. Tak ada cikgu. 15 dah terlebih dah. So yang paling hampir 10. 10 yang kedua. So 2 atas, 10 bawah. Okey, so sekarang ni 4 tolak sifar sama dengan 4. 1 tolak 1 sama dengan sifar. 3 pula kita. 3 pula kita. 3 pula kita bawa turun menjadikan dia sebagai 43. Okey, dalam sifir 5 ada tak 43? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. So yang paling hampir berapa ni? 40. 40 yang ke-8. So 8 atas, 40 bawah. 3 tolak sifar akan dapat 3. 4 tolak 4 akan dapat sifar. Dan sekarang ni last kali kita akan turunkan 2. So menjadikan dia sekarang ni 32. Okey, dalam sifir 5 ada tak 32? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tak ada cikgu 32. So yang paling hampir 30. 30 yang ke berapa? 30 tu adalah yang ke-6. So kita letak 6 atas, 30 bawah. So 2 tolak sifar sama dengan 2. 3 tolak 3 sama dengan sifar. Perasan tak murid-murid dekat bahagian bawah sekali? Kita ada 2. Okey, 2 ni benda apa? 2 ni adalah baki yang tinggal. So bila ada nombor dekat bahagian bawah sekali lepas murid dah jawab, jangan lupa untuk kita bawa ni atas. Kita tulis perkataan baki dan 2 ni kita ambil letak saja di sebelah dia. So menjadikan jawapan dia 15,286 baki 2. So itulah jawapan dia. Kalau ada nombor yang berada di bawah sekali selepas awak bahagi, jangan lupa untuk naikkan dan letak perkataan baki di hadapan dia. Boleh? Senang kan untuk soalan nombor keempat? Senang saja. Okey, sekarang kita tengok soalan terakhir. Soalan yang terakhir. Macam biasa, kita buat badan gajah. Kita masukkan nombor 52,000 ni dalam 52,000. Ingat bila tulis jangan pastikan murid tidak tulis bilangan sifar yang salah. Kalau ada 3 sifar, 3 lah. Jangan salah tulis. Okey, bahagi 2. So, senang. Sifir 2. Okey, tengok digit yang pertama, 5. Dalam sifir 2 ada tak 5? 2, 4, 6. Tak ada cikgu. So yang paling hampir kat sini adalah 4. 4 yang kedua. So kita letak 2 atas, 4 bawah. So 5 tolak 4 sama dengan 1. And then 2 ni kita turunkan dia menjadikan dia sekarang ni 12. Okay, dalam sifir 2 ada tak 12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada. Yang ke berapa? Yang ke-6. So kita letak 6 atas, 12 bawah. 12 tolak 12 sama dengan sifar. Okey, cuba tengok. Belakang sekali semua tinggal sifar. Kalau semua nombor di belakang adalah sifar, murid-murid tak payah nak bawa turun bawah. Naikkan terus. Sifar 1, sifar 2, sifar 3. So, terus dapat jawapan dia 26,000. Tak payah nak bawa turun dah. Buang masa. Macam. Nampak? Senang ke susah? Kita dah jawab 5 soalan yang berbeza tadi. Corak yang berbeza. Kalau murid boleh jawab kelima-lima soalan ni dengan betul, maknanya untuk bahagi nombor 1 digit dalam bentuk tradisional ni, murid dah boleh kuasai. Nampak? Senang kan? Okey, so kepada murid-murid semua yang mana yang ingin menonton koleksi video cikgu, jangan segan, jangan malu, boleh datang singgah ke channel cikgu. Ada banyak koleksi video matematik. Daripada topik nombor bulat, operasi asas, dan akan datang makin banyak lagi nombor video-video cikgu. Okey, jangan lupa untuk like, share, kongsikan kepada rakan-rakan anda, rakan-rakan sekolah, rakan-rakan sepupu apa semua. Kongsikan kepada semua supaya semua sekali dapat manfaat yang sama bersama-sama dengan anda. Okey, jangan lupa juga untuk murid-murid yang belum tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada Cikgu Amar KMCA. Okey, murid-murid, kita jumpa lagi di masa akan datang, di video akan datang. Jangan lupa untuk tonton video Cikgu Amar KMCA. Ingat matematik, ingat Cikgu Amar KMCA. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.